warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita di dalam hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kita masih lagi di dalam kitab as-salah dari kitab Bulughul Maram. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Saya dah sebut kenapa kita sebut Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya, kerana kalau kita sebut riwayat Al-Bukhari, walaupun secara umumnya boleh dipahami di dalam sahihnya, tetapi ada kemungkinan dimaksudkan juga riwayat Bukhari bukan di dalam sahih Bukhari. Kerana Al-Imam Al-Bukhari dia mempunyai kitab-kitab yang lain seperti Al-Adabul Mufrad, Al-Awsat dan yang mana Tarikhul Kabir, yang merupakan kitab-kitab Al-Imam Al-Bukhari yang mana beliau telah di dalamnya juga disebut riwayat-riwayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya di dalam Sahih Al-Bukhari sahaja yang mana beliau telah mensyaratkan periwayatannya itu memenuhi standard sahih yang beliau kendaki. Adapun dalam kitab selain daripada Sahih Al-Bukhari seperti Al-Adabul Mufrad, beliau tidak meletakkan syarat yang seperti itu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, qalat, yani dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, berkata, yakni dalam konteks ini membaca, fi ruku'ihi wa sujudihi, di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya. Menunjukkan bacaan yang dia sebut ini dibaca di dalam rukuk dan juga di dalam sujud. Apa dia? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Maha suci engkau ya Allah, dan pujian, segala pujian untukmu, bagimu. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah aku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini dibaca di dalam rukuk dan sujud. Okey, ada beberapa hal di dalam rukuk dan sujud di dalam hadis yang lepas. Nabi SAW sebut apa? Bahwasanya wa inni nuhitu an aqra Quran raki'an aw sajida. Aku dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk ataupun sujud. Ada orang tanya minggu lepas, pasal saya ni ada orang hantar email tanya, macam mana kalau dia baca doa-doa daripada Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidakkah doa-doa ini ada di dalam Al-Quran?
Yang dimaksudkan dengan membaca Al-Quran ialah membaca Al-Quran, yakni bertujuan untuk baca Quran. Adapun jika dia membaca doa, tujuannya untuk meminta doa, bukan nak mendapat pahala bacaan Quran, tapi nak berdoa, tapi dia ambil doa seperti mana yang Quran ajar, dibolehkan. Kerana dia bukan membaca itu dengan tujuan membaca Quran, dia membaca itu dengan tujuan berdoa. Tapi kalau dia baca keseluruhan ayat tu daripada awal, berarti dia baca Quran. Tapi kalau dia ambil doa sahaja, maksudnya dia memang bertujuan berdoa, maka dia boleh untuk membaca doa-doa yang ada dalam Quran. Kan? Misalnya dia tengok doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah. Dia baca. Tapi dia tak payah mula daripada mula, fatabassama dhahikan min qawliha. Itu artinya dia baca Quran. Tapi kalau dia ambil doa sahaja, berarti dia hanya bertujuan untuk membaca doa. Ini tak termasuk di dalam larangan yang disebutkan di dalam hadis yang lepas. Dalam hadis ni Nabi SAW baca ketika rukuk dan sujud, subhanakallahumma wa bihamdika, kan, iaitu bertasbih subhana dan hamdika bertahmid. Para ulama hadis apabila mereka melalui ini, mereka menyebut bahawasanya ini seperti yang diajar di dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdik. Jadi bertasbih dan bertahmid. Jadi ini adalah hadis ini melaksanakan apa yang disebutkan di dalam surah An-Nasr. Cumanya di hujung hadis ni, dia ada Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah aku. Ia memberi satu makna baru bahawasanya boleh juga ketika rukuk doa. Walaupun hadis sebut Nabi kata fashtahidu fi doa, Nabi suruh masa sujud maka bersungguh-sungguh di dalam pada doa, kan. Tapi hadis ni kata Aisyah Nabi baca semasa rukuk dan sujud, bagi menunjukkan sujud juga boleh juga, rukuk juga boleh juga memohon keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita baca Al-Quran keseluruhannya, kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kita akan dapati suruhan yang antara yang banyak yang disuruh manusia ni lazimi, tak kira siapa pun dia, ialah suruhan beristighfar. Tengok yang ni, ujung Allahumma ghafirli. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Nabi kana yaqul, Nabi ini dia kata fi sujudihi, di dalam sujudnya, Allahumma ghafirli dhanbi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW, ni adalah hadis Muslim, kana yaqulu fi sujudihi, Nabi kata apa masa sujud dia? Allahumma ghafir dhanbi kullah, Allahumma ghafirli dhanbi kullah, ya Allah ampunkanlah dosaku semuanya. Allahumma ghafirli dhanbi kullah, ya Allah ampunkanlah dosaku semuanya sekali.
Diqqahu wa jillahu, yang mana yang halus, yang kecil, wa jillahu, yang banyak, yang besar. Awwalahu wa akhirahu, yang awal dan yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang jelas ataupun yang rahsia orang tak tahu. Nabi kata dalam sujud. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita tengok Quran sentiasa ajar kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia sujud, dia minta Allah ampun semua. Allahumma ghafir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampun dosa aku semuanya. Yang mana besar, yang kecil, yang dulu-dulu, yang awal dulu, yang kemudian-kemudian. Yang jelas, yang tak jelas, tolong ampun. Hadirin dan hadirat sekalian, tidak ada satu amalan yang melapangkan dada manusia, yang memberikan ketenangan kepada manusia melebihi istighfar. Tak ada. Sebab tu orang yang melazimi istighfar sehari ratusan, ribuan, amalkan. Bangun awal masa waktu sahur, istighfar 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Tuan-tuan akan menikmati satu nikmat yang tidaklah dapat dipahami melainkan orang yang mengamalkannya sahaja. Kelapangan dada. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ditanya, dia kata dia, sa'altu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, aku tanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, faqultu yas'alu ba'dun nas, aku kata sebahagian orang tanya, ayyuhuma anfa' lil 'abd, at-tasbih atau al-istighfar. Orang tanya Ibn Taimiyah, mana lebih manfaat pada satu orang? Tasbih ke istighfar? Dua-dua penting, dua-dua Nabi ajar. Tapi orang tanya, kalau kita ada masa nak tasbih, nak istighfar. Ibn Taimiyah rahimahullah kata, idza kana thawbu naqiyan fal bukhuru wal ma'ul wardi anfa' lahu. Jika sekiranya kain itu bersih, maka bukhur, asap yang wangi tu Arab tu, dan air mawar lebih manfaat untuk dia. Wa in kana danisan, tapi jika dia kain tu kotor, fasabun wal ma' anfa'u lahu, maka sabun dan air lebih manfaat untuk dia. Maksudnya apa? Kita semua pendosa. Kalau kita fahamlah. Bila kita banyak, kita istighfar sebanyak, kemudian kita ikuti dengan tasbih. Banyakkan tasbih juga, bukan tinggalkan tasbih. Tapi istighfar diajar oleh Allah, khususkan wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Sebab tu manusia dia bangun tengah malam, dia sembahyang tahajud. Lepas tu dia habis dia tahajud, kalau ada ruang masa untuk dia, dia banyakkan istighfar. Sebanyak yang dia mampu. Tak apa kira dengan apa? Elektronik ke, nak kira dengan tasbih, kullu hasan, semuanya boleh, kata Ibn Taimiyah.
Zaman dia tak ada alat elektronik tu. Tapi yang tak bolehnya duk pegang tasbih, duk tunjuk orang, tengok aku istighfar berapa kali hari ni. Hak tu riak. Tapi yang tu sekadar nak kira. Bukan kerana kita nak berkira dengan Tuhan, nak menggalakkan diri kita bagi banyak. Mungkin kemarin kita buat 500, hari ni kita nak buat 1000. Tapi siapa yang beristighfar bersama-sama dengan istighfar dia tu, astaghfirullahalazim, dia memang minta ampun ke Allah bersama dengan perasaan memohon keampunan kepada Allah. Dia akan merasai keajaiban nikmat istighfar. Sebahagian orang kita tengok terdesak dengan jiwa mereka, resah. Kita bagi tahu dia istighfar, kadang-kadang dia tak faham. Dia istighfar, aku susah hati. Istighfar. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sebelum Nabi bagi salam, nanti kita akan jumpa hadis Nabi SAW sebelum bagi salam, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma ghafirli ma qaddamtu. Tuan-tuan, solat kita tengok dalam hadis ni, merukuk minta ampun. Nabi bila baca lalu ayat ampun minta ampun, lalu ayat neraka minta jauh neraka, lalu ayat syurga minta syurga, lalu rukuk minta ampun, sujud minta ampun. Sebelum bagi salam, Nabi kata, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunkanlah aku apa yang telah aku dahului daripada dosa. Wa ma akhartu, apa yang telah lewat aku buat dosa, hak lewat ataupun yang nak datang nanti dosa, minta ampun siap-siap pada Allah. Wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu, apa yang aku buat secara senyap, apa yang aku buat orang pun nampak, apa yang aku melampau daripada tindakanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, apa sahajalah yang kau tahu tentang dosa aku, ampunlah. Kita mungkin lupa dah dosa kita, tak ingat dosa kita. Masya Allah, kalau Nabi mereka agama, dia tak akan datang dengan segala keindahan istighfar dan bacaan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, apa yang kau tahu tentang aku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Engkaulah yang paling awal, engkaulah yang akhir, tidak ada ilah melainkan engkau. Istighfar dalam salat. Sebab itu salat Nabi SAW melapangkan dada baginda SAW. Hari itu kita sebut, bila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq ni sentiasa dengan Nabi SAW. Orang kadang-kadang tengok, orang tengok mufti ke, orang tengok ustaz ke, orang kata oh depa ni orang ahli pahala. Belum tentu. Dan kita pun kalau duk kerap main masjid semua, jangan duk rasa aku ni nak istighfar apa lagi duk pergi masjid dah. Jangan duk berasa macam tu. Na'udzubillah. Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar insan yang terbaik selepas Nabi SAW. Apa yang dia tak korban untuk Nabi SAW? Nabi solat dia dengan Nabi, Nabi apa saja, Nabi hijrah dia dengan Nabi. Tapi bila dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u biha fi salati. Wahai Rasulullah, ajar aku satu doa yang aku nak doa semasa aku solat. Kita mesti tengok, ini mesti special doa Nabi ajar ke Abu Bakar. Abu Bakar, kalau hak mana kaki-kaki biasa ni, pergi minta ampun banyak sikit ni. Tapi ini Abu Bakar ajak agak-agak apa Nabi SAW ajak Abu Bakar. Hari itu kita dah baca hadis. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira
Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni. Innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku telah menzalimkan diriku dengan kezaliman yang banyak. Itu yang Nabi ajar pada Abu Bakar. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Tidaklah ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan engkau. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni. Ampunkanlah aku dari satu keampunan daripada sisimu dan kesianlah ke aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau itu ghafur, rahim, maha pengampun dan maha kesian. Itu Nabi ajar pada Abu Bakar. Kalau itu doa yang Nabi ajar kepada Abu Bakar, kita berjuta-juta kali ganda lebih berhajat kepada doa itu di dalam salat lebih daripada Abu Bakar. Hafaz doa-doa Nabi SAW ada dalam Jabatan Mufti pun dah keluar, di dalam Hisnul Muslim tu pun dah keluar. Siapa yang mampu baca dalam hadis-hadis terus daripada Sahih Bukhari, Muslim. Indah doa Nabi. Kadang-kadang orang ni pergi cari senjata untuk lebay. Orang tanya, apa dia bacaan nak bagi hilang perasaan ni? Tak apa, kalau boleh baca doa apa pun boleh. Tetapi istighfar, di samping boleh baca doa lain, tapi istighfar mempunyai keajaiban yang luar biasa. Sebab itu all the best, kesemua yang terbaik Nabi ajar pada Abu Bakar. Dia tanya special doa untuk dia, bukan bersama dengan Nabi, dia sendiri nak doa. Nabi ajar supaya minta ampun. Kejayaan ramai manusia dalam hidup ni merentasi segala gelora hidup dengan istighfar. Dengan istighfar. Astaghfirullah. 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 Sebanyaknya. Terutama pada waktu sahur. Banyak-banyak. Bangun. Salat tahajud. Duduk. Istighfar. Masa sujud. Istighfar. Ini kita baca hadis. Masa rokok. Allahumma ghafirli. Masa sujud minta ampun pada Allah. Allahumma ghafir li dhanbi kullah diqqahu wa jillahu, macam Nabi minta. Sebelum nak bagi salam, minta ampun lagi. Lepas bagi salam, astaghfirullah, astaghfirullah. Tuhan ni, kita, hubungan kita dengan Allah ni ubudiyah. Bukan pergerakan dah. Pergerakan itu hukum hakam syarak yang Tuhan letak pada dia. Dia nak ubudiyah. Perhambaan diri kita kepada dia. Kita ni hamba dia. Hamba tu dia merendah diri di hadapan Tuhan dia. Bila satu hamba minta ampun kat dia, dia sayang kat hamba tu. Kita bila minta maaf, kita satu orang bila kita bercakap, dia minta maaf cik, saya nak tanya sikit. Macam maaf cik saya. Kita tak apa, tak apa. Tu manusia, padahal dia bukan apa pun nak minta maaf kita. Allah Azza wa Jalla, dia suka hamba memohon maaf bertalu-talu kepada dia. Dan dia bagikan nikmat yang besar. Kita berapa kali kita baca surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Padahal istighfar bukan minta. Aku kata pada kaum Nuh derhaka pada Allah. Minta ampun kat Tuhanmu. Dia pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dia turunkan langit hujan kepada kamu yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Dia bagi harta, dia bagi nak pinak, dia bagi sungai, dia bagi kebun-kebun. Bukan minta ya Allah bagi kebun. Bukan salah, boleh minta. Tapi kalau istighfar, dia bagi semua tu.
Bahkan yang buat salah dengan dia. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak azabkan mereka sedangkan kau bersama mereka, wahai Muhammad. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tak akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar. Walaupun buat dosa, dia ya Allah astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampun ya Allah. Allah kata aku tak azab. Selagi dia minta ampun, aku tak azab. Janji Allah dalam Quran. Saya tengok video satu Syekh Arab. Dia tanya mak dia apa, berapa lama nak masak makanan tu? Dia nak tengok resipi tu. Orang dulu-dulu dia kata tak ada apa. Dia kata 2000 kali subhanallah, 1000 kali istighfar. Kadang-kadang macam kita lah, saya tuan-tuan naik kereta main pejabat, tuan-tuan pergi pejabat, kita duduk saja tengok sana tengok, boleh juga, tak salah. Tapi padahal kadang-kadang 10 minit kalau kita istighfar, berapa ratus kita boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus nak sampai, berapa banyak kita boleh. Tapi kadang-kadang kita lalai bersembang. Kadang-kadang ada masa tak apalah bersembang, tak salah. Ada hari yang tak ada bersembang apa, cemuih lah, tak sampai lagi. Yalah, semua manusia ada cemuih, tapi istighfar. Subhanallah, rugi hayat ni. Sebab itu istighfar ni, siapa-siapa yang melazimi dia akan mengetahui makna yang besar. Ya Allah letakkan fadilat pada istighfar. Dulu saya sebut, ada orang resah. Ramai saya jumpa. Mai cerita tentang keresahan, resah ni. Bangkit tidur resah. Duduk buat kerja resah. Fikir resah. Sebahagian tu bukan resah apa, resah pasal baca status dia, orang kutuk dia, resah. Allah Subhanahu wa taala bila kata kat Nabi dalam akhir surah Hijr, tuan-tuan baca, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu, benar-benar tahu, sesungguhnya sesak, sempit dada engkau dengan apa yang mereka kata. Manusia, tuan-tuan, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehebat-hebat manusia, Allah kata yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sempit dada engkau dengan apa yang mereka kata. Memanglah manusia. Pipi dia kata Allah, mereka kutuk hang teruk. Setengah orang dia pening. Hatta Nabi bila keluar pergi jumpa masyarakat dia, tu zaman tak ada Facebook, tak ada apa lah, duk kata kat dia kok jalan, yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sempit dada engkau dengan apa yang mereka lakukan. Allah tak kata engkau kumpul hujah yang kuat, engkau jawab dia apa? Lapang dada. Allah tak kata yang tu. Yang tu ada mereka bab jawab orang ni, tapi Allah kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbih, puji Tuhan kamu, wa kun minas sajidin, dan jadilah engkau di kalangan orang-orang yang sujud. Ramai orang kadang-kadang cerita sesak dada dia, sempit fikir masalah. Kita kata wa kun minas sajidin, jadi di kalangan orang yang sujud. Bangun tengah malam, solat 2 rakaat, sujud, minta ampun pada Allah, minta kat dia segala hasrat. Wa kun minas sajidin. InsyaAllah selepas dia minta, dia istighfar, lapang dada dia. Allah buka apa yang dia tak nampak. Sebahagian masalah kita ni just like that, dia kata. Macam tu je nak selesai dia. Tapi kalau Allah tutup, kita tak nampak.
Kemudian Allah, kalau diletakkan segala keserabutan dalam diri, kita nampak kelam dunia ni. Padahal pintu keluar dari tepi tu kan. Tapi kalau Allah lapangkan dada, Rabbi syrah li sadri, lagi wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu Nabi Musa kata, Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Ni pelajar-pelajar kuib saya. Doa. Wahlul 'uqdatan min lisani, buka, rongkaikan uqdah, simpulan di lidahku. Yafqahu qawli, mereka faham perkataanku. Allah fahamkan, Allah beri fasih, kita cakap orang faham. Tapi sebelum tu, Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku. Dada kita ni lapang dulu sebelum dada orang. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Kalau Allah mudahkan sejuta reba dan hadangan yang orang letak di hadapan, kita lalu boleh, insya-Allah. Tapi kalau Allah tak mudahkan, batu kecil pun kita jatuh. Baca. Itu makna mempelajari salat, makna doa, makna ubudiyah. Bukan tak apa kita belajar hukum hakam ni, hukum hakam suatu tuntutan yang mesti dibuat. Tapi apa yang bersama dengan hukum itu, Allah menghendaki ubudiyah kepadanya. Penghambaan diri, menghambakan diri kita kepadanya. Apabila kita mendapati, memahami maksud agama ini, di mana pun kita belajar agama, kita akan jelas. Kita belajar tentang solat, sifat kita akan jelas. Tujuan kita ubudiyah pada Allah. Hukum, pelaksanaan hukum ni satu hal, tetapi mengisi di sebalik pergerakan itu ialah ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Allah tahu kadang-kadang siang kita sibuk, nak solat kita tak sempat, banyak kadang-kadang kita buat solat tu, tetapi tidaklah sesempurna sangat. Kerana kita fikir kerja kita fikir urusan kita. Sebab tu disuruh kita bangun malam, supaya kita doa, kita tasbih, kita istighfar. Seperti hadis-hadis Nabi SAW yang kita baca dalam bab ni. Mudah-mudahan kita laksanakan apa yang ada. Saya nak cerita pasal Rabbi ghafirli. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum. Nabi itu apabila berdiri kepada salat, bertakbir ketika baginda berdiri. Berdiri, Allahu Akbar, dia takbir. Nabi mula salat dengan takbir. Ada orang kata tak usolli tak boleh, dia mula dengan takbir. Usolli ada qaul di kalangan ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i yang sebut. Tak apalah dia sebut, tapi sifat solat ni takbir. Habis tu masa mula niat, dia niatlah idza qam tu, apabila dia bangun tu mestilah dia niat nak sembahyang. Kalau dia tak ada niat, dia tak takbir lah, mestilah dia pergi pasar. Tu pun dia keluar masjid. Hang ni semayang tak ada niat. Kata aku semayang tak ada niat, aku tak main duduk dalam saf ni lah. Yalah, benda tu disebut dalam kitab fiqh. Dan sebahagian fuqaha sebut. Tetapi mengekalkan yang asal itu lebih baik. Hatta kalau satu orang tu dia sebut usalli fardhu zuhur. Usalli fardhu zuhri, aku semayang zuhur, tapi dia semayang asar, dan dia memang tahu dia semayang asar, sah, tak terpakai hak dia sebut usolli zuhur tu. Hatta dalam mazhab fiqh pun, dan yang ulama yang sebut usolli pun, dia apa-apa pun kata macam tu. Kerana niat mahalnya ialah qalb, tempatnya ialah jantung hati, bukan lidah. Kerana lidah ni boleh berkata-kata macam-macam.
Sebab tu dia kata lidah dia kata lain. Itu masa sebelum pilihan raya. Memang kita kata macam tu. Tapi maksud kita lain selepas pilihan raya. Itu sebab dia usuli lebih ke apa. Summa yukabbiru hina yarka'. Kemudian dia bertakbir ketika dia nak rokok. Jadi Allahu Akbar, dia takbir. Hari itu kita kata dia mengangkat tangan. Hari ini dia sebut takbir. Takbir intiqalat, yakni dia intiqal, dia berpindah itu, dia takbir. Yang tadi takbir takbiratul ihram. Yang ihram maksudnya selepas dia takbir tu dah tak boleh buat apa dah. Takbir intiqal ini majoriti ulama menyatakan sunnah. Di dalam mazhab Ahmad dia mewajibkan. Ini tak boleh tinggal. Tapi majoriti ulama sunnah. Tapi kita buatlah, Nabi buat Allahu Akbar. Dia kata hina yarka', ketika rokok. Maksudnya hina yarka' ketika dia rokok. Bukan lepas rokok baru Allahu Akbar. Nah, ketika rokok. Yang ni kita akan tengok sebahagian orang dia bergerak, dah dia berdiri dah. Allahu Akbar. Dia takbir pemindahan, dia sebut hina, ketika itu. Tuan-tuan faham maksud saya? Ketika setengah orang mencari imam, dia bangkit, dah berdiri tegak dah. Allahu Akbar. Sepatutnya dia berkata hina, ketika pergerakan dia tu dia sebut. Tuan-tuan faham maksud saya? Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian Nabi menyebut bila bangun dia berrokok dah, sami Allahu liman hamidah. Apa maksud sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar kepada sesiapa yang memujinya. Cuba kita bayangkan. Imam kata sami Allahu liman hamidah. Maksud dia kata Allah dengar siapa puji dia. Hatta orang bisu yang tak ada suara pun dia puji Allah, Allah dengar. Kita duduk seorang-seorang tengok satu benda, Masya Allah, Subhanallah. Siapa pun tak dengar, kita je Allah dengar. Orang puji dia. Allah dengar semua pujian-pujian yang kita lafazkan kepada untuknya di dalam salat kita. Sami Allahu liman hamida. Kata dia, hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika mengangkat belakangnya daripada rukuk. Sami Allahu liman hamida. Bukan dia bangkit dulu, sami Allahu liman hamida. Hina, ketika. Summa yaqul wa huwa qa'im. Kemudian baginda berkata ketika baginda sedang berdiri, Rabbana walakal hamd. Masa bila tu? Masa sami Allahu liman hamidah bergerak. Masa dah berdiri kata apa? Bukan sama-sama berdiri sami Allahu liman hamidah Rabbana dah. Sami Allahu liman hamidah semasa bangun. Bergerakkan itu. Bila bangun wa huwa qaimun, dalam keadaan berdiri kata apa? Rabbana walakal hamd. Summa yukabbir hina yahwi sajidan. Kemudian bertakbir ketika dia turun untuk sujud. Bukan sampai sujud. Allahu Akbar. Setengah imam dia kena betul kan. Dia sujud dah, Allahu Akbar. Masa dia bangkit tak bunyi apa? Berdiri dah, Allahu Akbar. Dia bersama dengan pergerakannya. Summa yukabbir hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian bertakbir ketika angkat kepalanya daripada sujud tu. Summa yukabbir hina yasjud. Kemudian bertakbir lagi apabila sujud. Summa yukabbir hina yarfa'. Kemudian bertakbir ketika angkat bangun daripada sujud.
thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha, kemudian baginda buat demikian itu di dalam solatnya kesemuanya. Wa yukabbiru hina yakunu min athnataini ba'da al-julus, dan bertakbir ketika bangun daripada 2 rakaat daripada julus, yakni hari itu kita dah sebut bab bangun dan mengangkat tangan ketika rakaat yang kedua. Ada beberapa perbahasan yang saya nak sebut di dalam berkenaan dengan hadis ni tentang bacaan Sami Allahu liman hamidah. Bacaan ini para ulama sepakat, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dibaca oleh imam dan juga orang yang bacaan Rabbana walakal, Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau satu orang bersemayang seorang, dia memang baca. Dia tu imam ataupun dia semayang seorang, dia baca. Cuma mereka berbeza pendapat. Kalaulah sekiranya dia itu makmum, adakah makmum perlu sebut Sami Allahu liman hamidah, ataupun makmum sebut hanya Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma Rabbana walakal hamd? Sebelum tu saya nak jelaskan. Bacaan dia selepas Sami Allahu liman hamidah, di dalam hadis-hadis Nabi SAW ada yang baginda SAW baca Rabbana lakal hamd. Dalam hadis ini Rabbana walakal hamd. Ada riwayat hadis sahih juga Rabbana lakal hamd, tak ada waw. Ada riwayat yang lain Allahumma Rabbana walakal hamd. Ada riwayat yang lain Allahumma Rabbana lakal hamd. Jadi kalau kita dengar mana-mana bacaan ni, semuanya ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya para ulama berbincang tentang kalau imam kata Sami Allahu liman hamidah, makmum perlu kata ataupun tak? Atau makmum hanya kata Rabbana walakal hamd? Hal ini khilaf di kalangan para ulama. Sebab apa khilaf? Khilafnya yang pertama sebab di dalam hadis Nabi SAW kata, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW kata, idza qala al-imam Sami Allahu liman hamidah, apabila imam kata Sami Allah liman hamidah, faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd. Bila imam kata Sami Allahu liman hamidah, kamu kata Allahumma Rabbana walakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma laka Rabbana walakal hamd, Allahumma laka Rabbana walakal hamd. Ini semua boleh disebut macam saya sebut tadi. Allahumma Rabbana lakal hamd tanpa waw pun boleh. Jadi dalam hadis tu Nabi kata apabila imam kata Sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma Rabbana walakal hamd. Kamu kata demikian. Itu di dalam hadis. Dan Nabi SAW menyatakan fa in man wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Cuba tengok hadis ni. Siapa yang perkataan dia tu serentak dengan perkataan malaikat Allahumma Rabbana walakal hamd, diampunkan dosa dia apa yang terdahulu. Semua sasaran solat ni ampun apa? Ampun dosa. Kita kadang-kadang fikir apa kelebihan bacaan tu? Allah ampun dosa. Tu je. Kita rasa dok, kalau hang buat macam tu, rezeki hari tu dengan 3 hari boleh jadi kaya. Oh, semua pakat yang ni TikTok kira laku lah. Saya tak tahu TikTok ni. Jadi tapi Nabi SAW offer Nabi semua Allah ampun dosa. Kita tak rasa penting sebab kita tak tahu makna keampunan itu. Hidupkan malam Lailatul Qadar, ampun dosa. Puasa Ramadan apa? Ampun dosa. Tapi apabila sesiapa yang saya sebut tadi melazimi istighfar,
Bila Allah ampunkan dosa, dia akan tahu makna ampun dosa. Tuan-tuan, bila kita baca istighfar sebanyak-banyaknya pada waktu malam, mudah-mudahan Allah ampun dosa, kita akan tahu bedanya hidup kita semalam dan hari ini. Dada kita, perasaan kita, urusan kita, cara fikir kita. Okey, hadis ni menyebabkan majoriti para ulama menyatakan, imam kata sami Allahu liman hamidah, rabbana, makmum kata rabbana walakal hamd. Cumanya di dalam mazhab Syafi'i dia kata makmum dan imam kata dua-dua sekali. Sami Allahu liman hamidah pun kata rabbana walakal hamd. Alasan dia apa? Ni hadis ni kata macam ni. Alasan dia kata hadis ni betul, tapi Nabi juga kata innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk kita ikut. Bila dia kata sami Allah liman hamidah, ikutlah dia kata. Dia kesimpulan dia begitu. Tetapi majoriti para ulama dalam mazhab Hanafi, Malik dan Imam Ahmad menyatakan sami Allahu liman hamidah. Yang tu imam yang kata, kita jawab apa dia? Rabbana walakal hamd. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa qaul jumhur dalam masalah ni lebih kuat untuk diamalkan, lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung lepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Saya jawab beberapa soalan ni, ada beberapa soalan saya jawab yang sempat. Satu soalan ni tak apa nak faham ni. Tajuk atas dia lelaki sunyi. Tajuk soalan ni. Seorang lelaki berhajat kepada wanita muslimah yang berpurdah. Dia nak nazhar wanita. Oh, nak nazar kot. Saya tak tahu cakap Arab ni. Dia nak nazar wanita itu. Tapi dia takut kalau tengok wanita itu tanpa berpurdah dan tak manis pada mata dia. Masa bila dia tengok? Dah tengok dah kot. Jadi dia rasa serba salah nak tolak. Bolehkah si lelaki minta orang terdekat wanita itu untuk bagi gambar wanita itu tak pakai purdah? Oh, tak tengok lagi lah. Ayat ni bahasa Malaysia susah nak dapat ni. Tapi tanpa pengetahuan wanita itu. Tak apalah siapa tulis kita tak tahu. Saya faham macam ni lah. Saya faham. Dia berkenan pada seorang pakai purdah. Tapi dia tak tahu lagi muka perempuan tu macam mana pasal pakai purdah. Dia takut kalau buka-buka lagi tak comel. Macam tu kot. Pertama, kita nak seorang lelaki ataupun perempuan juga sama. Apabila nak kahwin, dia kena tengok perempuan tu. Sunnah. Sah juga kalau dia tak tengok. Tapi sunnah dia tengok. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, seorang wanita telah dipinang. Kemudian Nabi SAW tanya kepada lelaki itu, "Anadharta ilaiha?" Kamu dah pergi tengok ke dia? Dia kata, "La." Nabi kata, "Izhab wanzur ilaiha fa innahu ahra." Dan sebagian riwayat, "Fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma." Nabi kata pergi tengok. Dia kata tak tengok. Nabi kata pergi tengok. Kerana itu lebih akan menimbulkan cinta di antara kamu. Yu'dama ni yakni menimbulkan mawaddah, menimbulkan cinta di antara kamu. Jadi kena pergi tengok lah. Kalau kita tengok, itu tujuan suruh nak minang kita tengok. Kalau kita tengok, kita tak berkenan, kita habaq, kita tak berkenan lah. Tak semestinya tak cantik. Kadang-kadang tak cantik pada mata kita, cantik pada mata orang lain. Tak apalah kita tak berkenan. Takkan kita nak kahwin orang yang kita tak berkenan. Ada orang dia berkenan orang kulit putih. Mata dia tengok kulit putih cantik. Bukan berarti kulit hitam tak cantik. Kalau tidak, negro tak kahwin lah. Ada orang tengok orang kulit hitam pun cantik. Manis cara dia. Ada orang tengok, ada orang dia minat orang kulit hitam. Orang manis, hitam manis. Macam tu lah. Benda ni subjektif. Tapi kita disuruh tengok. Kerana ada mawaddah. Dia bukan saja pasal apa tujuan kahwin ni. Itulah aku tak ada siapa duk masak tom yam di rumah. Bukan tu. Tujuan kahwin antaranya untuk menghalalkan hubungan lelaki dan wanita. Hubungan tu nak perlukan elok di mata dia. Maksud dia berkenan mata dia. Jadi saya kata tak boleh. Dia kata ayah pi lah tengok, elok di mata ayah, elok di mata saya. Tak boleh. Ayah dia mungkin 70 tahun. Makcik umur 65 pun okey lagi. Dia umur 20, tak boleh lah elok mata ayah, elok mata dia. Kena mata dia lah. Main-main tu dia ayah apa-apa cari kat saya tua sangat ni. Hang kata elok di mata ayah, elok lah yang ni di mata ayah. Tak boleh. Dia kena. So sunnah dia pergi tengok. Dia tanya boleh tak dia nak minta gambar? Boleh.
Wanita yang pakai purdah pun, kalau dia berpendapat pakai purdah itu wajib tutup muka dia, semasa orang nak meminang dia boleh buka. Walaupun jumhur kita berpendapat wajib muka wanita tidak aurat, tapi dia sampai tahu kalau hatta dia berpendapat aurat pun dia boleh buka untuk orang yang nak meminang. Jadi orang yang nak minang tu dia pergi tengok, saya nak tengok awak sebab saya nak minang awak. Dia kena tengok. Cuma mazhab Ibn Hazmin dia terlalu luas. Dia kata izhab wanzur ilaiha tu boleh tengok semua. Oh tu payah apa? Ya tak payah pakailah mazhab tu, saya ikut pada kuis kata kami nak mazhab Ibn Hazmin, tak payahlah. Dia kata sebab nak tengok pasal nak kahwin. Tapi boleh lihat atas jumhur al-wajhu wal kaffan, muka dan tapak tangan dia boleh tengok. Kalau dia kata nak kahwin saya kahwin, tak mau kahwin sudah, tunjuk-tunjuk muka tak ada pasal, tak payah kahwin. Sekali kahwin-kahwin lain kan, kerana ini menyanggahi sunnah. Tapi kalau dia kahwin juga tak tengok pun okey lah, kahwin je lah. Buka-buka malam pertama terkejut kan. Taklah seperti mana hak kata makan apple tu, hak tu cerita. Itu cerita apa? Bolehkah kita buat kenduri, bolehkah kita buat umrah untuk ibu bapa yang telah meninggal dunia, yang mana semasa hidup mereka telah pun mengerjakan umrah? Para ulama bincang tentang dua bahagian ibadah, satu maliyah, satu badaniyah. Satu harta, bagi buat masjid, buat apa, untuk kebanyakan mereka bersepakat boleh. Cuma ibadah badaniyah ni macam ni, ibadat yang perbuatan kita. Hak mana bagi harta tak timbul masalah, kerana ada hadis Sa'ad bin Ubadah yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang mana dia kata, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha azunnuha law takallamat tasaddaqat hal laha ajrun law tasaddaqtu anha, qala na'am tasaddaq anha. Kita bawa baca hadis. Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal, aku rasa kalau dia dapat bercakap nescaya dia bersedekah. Adakah bagi dia pahala jika aku bersedekah bagi pihak dia? Aku ni anak sedekah, ambil duit RM100, ya Allah bagi pahala kat bapak saya, ya Allah bagi pahala untuk ibu saya. Buat masjid, ya Allah bagi pahala kat ibu saya, dia dah meninggal. Fahal laha ajrun law tasaddaqtu anha, adakah dia mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya? Nabi kita, na'am, ya. Tasaddaq anha, sedekah untuk dia. Kita beli nasi lemak 5 bungkus bagi kat orang makan, no, kita niat pahala untuk ayah kita yang meninggal, mak kita. Dapat pahala tak? Untuk dia dapat. Ini maliyah, harta. Cuma para ulama bincang yang amalan ni, amalan badan. Panjang perbahasan dia, dahulu saya telah sebut, tapi ringkasnya ialah kebanyakan para ulama berpendapat sampai jika dia buat dengan ikhlas. Bacaan Quran, jika dia baca, dia minta, ya Allah jadikan baca pahala bacaan Quran pada ibuku. Kalau Allah mustajab doa dia, sampai. Kalau tak mustajab, tak sampai. Walaupun dalam qaul asal, dalam Imam Syafi'i, tak sampai dengan hujah-hujah dia. Tapi hatta Ibn Taymiyah dan semua mereka kata sampai kalau Allah mustajab doa. Kita buat umrah tu sendiri dah dapat pahala dah. Lepas tu kita, ya Allah pahala umrah ni bagi kat mak kita atau kat ayah kita. Kalau Allah mustajabkan, dapatlah kat mereka. Kalau Allah tak mustajabkan, pahala tu dapat siapa? Bagi kita. Satu permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tukang jahit ambil tempahan pakaian, pelanggan yang minta jahit pakaian yang jelas membuka aurat dan seksi, adakah halal sumber pendapatan? Dalam kurungan soalan online. Tuan-tuan, baju yang terbuka aurat ni boleh dipakai
Boleh wanita, tak salah. Yang salahnya jika dia pakai di hadapan bukan mahram dia. Tapi kalau sekiranya dia pakai baju seksi depan suami dia, boleh tak? Boleh ya. Takkan depan suami dia pakai dengan purdah-purdah, hang nak tidur malam, tutup aurat bang. Takkan macam tu. Suami dia. Jadi suami dia pakai bikini pun. Suami dia di rumah dia, depan anak-anak dia boleh pakai baju yang tidak menutup aurat. Kan? Anak-anak dia saja. Bila orang tempar baju pada kita tak payahlah pergi tanya dia, ni nak pakai depan suami ke depan orang? Bukan kerja kita, buat je lah baju tu. Kalau dia kata nak, lepas dia dah met saya ni nak pakai pergi, kata ikut pakaian ni tak boleh pakai depan orang ni, bagi tahu dia. Tapi pakaian tu berfungsi. Dia bukan arak. Arak memang tak boleh minum dalam semua keadaan. Dia ada keadaan yang dia boleh pakai. Cumanya kalau dia main ni, tolong jahit baju saya ni, saya nak pergi masuk pertandingan Ratu Cantik ni. Daripada awal dah habaq. Tak boleh lah. Yang tu, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong di atas pemusuhan dan dosa. Tapi kalau dia tak habaq, dia tempar, kita buat je lah. Kita buat baju kurung pun, bukan tutup kepala pun. Jangan tak payah. Saya sebelum nak buat ni, habaq betul-betul. Nak pakai di mana? Itu bukan kerja tukang jahit. Sebab tu kadang-kadang, agama dia tidak suruh kita cari benda-benda yang tak menjadi keperluan. Pakaian tu boleh dia pakai. Yang salahnya dia pakai di mana? Melainkan awal-awal dia mari pada kita, dia habaq. Itu salah lah. Macam, jom aku nak belanja hang. Malam tadi aku kena judi. Tak boleh lah. Tapi kalau dia kena judi malam tadi, dia tak habaq apa kat kita, dia belanja kita makan. Tak ada masalah apa lah. Dosa judi dia ambil, tom yam kita dapat. Ya. Setengah orang, ni sekarang ni banyak ustazah apa macam pelik-pelik nak gelak ni. Saya pun tak tahu. Saya ketinggalan zaman lagi tengok benda tu. Tapi tengoklah juga kadang-kadang orang hantar kan. Dia bukan macam tu agama. Sebab tu Nabi ni dia terima pemberian maharaja, pemberian Yahudi bagi. Yang Nabi kena keracunan di Khaybar tu, makanan wanita Yahudi tu bagi. Sedangkan Yahudi kita tahu selalu makan benda haram. Tapi Nabi ambil selagi mana orang bagi. Nabi tak tanya, hang ambil mana? Nabi tak tanya. Kerana itu bukan kita. Kalau tidak, kita tak boleh pergi. Memang setiap kali belanja, member nak belanja, bagi tahu dulu, duit halal, duit haram. Tak perlu. Melainkan daripada awal, dia istihar hal itu. Kalau tidak, kita tak boleh hidup. Nabi terima hadiah yang diberi oleh maharaja-maharaja pada dia. Dia terima hadiah daripada Najasyi. Dia terima, walaupun Najasyi itu telah masuk Islam, sebelum tu dia adalah raja. Hadiahnya ialah raja-raja. Dan hari dah hatau gubernur-gubernur Rom yang menghantar. Nabi SAW terima. Yahudi bagi, Nabi terima. Sebab kita tak payah pergi tanya lah. Melainkan dia tu main terang-terang. Hatta kalau dia main terang pun, bukan urusan kita bagi sebahagian hal itu. Macam satu orang, dia kena judi. Lepas tu dia dapat judi 100,000, dia main-main, pum, dia bagi kita 50,000. Apa ni? Tu aku hutang hang tak bayar hari tu. Weh, lah hang duit banyak ah. Apa? Kita minggu lepas kena judi. Kena judi. Boleh ambil duit tu? Boleh lah. Judi dia kena 50,000, duit dia hutang kita dengan dia. Hutang dia wajib bayar. Judi hang jawab kepada Allah Ta'ala. Aku bukan ambil duit judi, aku ambil duit hutang. Kalau tidak, tuan-tuan tak boleh buka kedai makan. Setiap kali orang nak bayar, bagi tahu dulu duit mana. Jadi orang pun habaq, dah makan dah kena RM200. Duit mana? Ni duit haram. Makan free cik. Terima kasih ya. Ni kadang-kadang penceramah motivasi ke apa ni, depa ni saya fikir tak apalah, sebahagian tu okey. Sebahagian tu kena kawal diri sikit. Terutama siapa hadap penin 2-3 hari ni. Dia tak boleh
Itu yang dulu kita sebut ni. Anak-anak ni yang duk jadi benak ni sebab mak bapak makan duit. Bapak dia duit haram. Come on. Bapak dia duit haram, yang benak ialah bapak dia. Bukan anak dia. Duit haram tu main ke tangan pak dia. Tapi tangan pak dia kepada dia ialah wang nafkah. Tuan faham tak? Yang menjadi kewajipan bapak bayar. Duit yang sampai pada kerajaan macam-macam. Tapi tuan-tuan cikgu, duit yang tuan-tuan ambil adalah gaji guru. Tuan-tuan faham? Kalau tidak, saya nak telefon dulu setiap usaha kerajaan negara ni, bulan ni gaji saya main kat mana? Dia kata bulan ni pun haram. Tahun depan ambil dia. Kita tak disuruh tanya sebelum ini cerita siapa duit apa kencing manis makan haram buat dah macam-macam. Jadi kartun hamba Allah tu main mana tu saya pun tak tahu daripada anda. Dia jadi syok. Soalan, bila perlis akan laksanakan dasar-dasar Islam seperti cuti hari Jumaat? Ni lagi satu. Dia faham cuti dasar Islam, cuti hari Jumaat ni mai kat mana? Adakah Nabi pernah kata orang Islam cuti hari Jumaat? Yang tahu hari tak bekerja, orang tak bekerjanya ialah Yahudi pada hari Sabtu. Quran kata apa? Kadang-kadang sebahagian hak duk tanya ni banyak kali dah, tapi saya nak jawab lah bagi dia dengar sekali lah jawab ni. Tak payah jawab 2-3 kali. Quran kata apa? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada sembahyang Jumaat, kepada solat pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, bersegera pada mengingati Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Maksudnya hari tu orang buka kedai ke tak? Kenapa Quran suruh tinggal jual beli kalau hari tu hari cuti? Maksudnya hari tu tak cuti lah. Faham tak? Kemudian sambung ayat tu lagi. Apabila tuan, fa idza qudiyatis salah, apabila kamu selesai sembahyang, balik tidur. Tak. Fa idza qudiyatis salah, sambung apa? Fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Selesai daripada sembahyang, Allah kata fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, carilah kurniaan Allah, pi buat kerja. Sebab itu dalam mazhab Malik makruh hari Jumaat tak buat aktiviti apa-apa. Tak ada mazhab 4 yang kata hari Jumaat hari cuti lah. Islam tak pernah ada siapa kata. Nak cuti tu cerita lain, tapi tak ada nas agama kata hari Jumaat cuti. Melainkan orang-orang yang bankrupt akal dia sehingga dia tak boleh faham, dia kata kalau melaksanakan Islam cuti hari Jumaat, yang itulah yang ada dalam kepala dia. Bukan dia fikir pentadbiran yang baik, rajin kerja, pengurusan yang bagus. Yang Islam minta dia duk kira nak cuti hari Jumaat. Agama tak kata cuti hari Jumaat. Pertama, agama tak kata, nas kata kerja hari Jumaat. Kemudian apa akan terjadi? Tapi kalau orang cuti juga hari Jumaat boleh tak? Boleh lah, bukanlah salah. Macam kita cuti, mana-mana hari kita cuti. Macam Arab dia cuti hari Jumaat, tak ada masalah apa dia nak cuti. Tetapi semua orang yang cuti pada hari Jumaat tidak pernah menyatakan kerana membesarkan hari Jumaat. Kerana agama tak kata cuti kerana membesarkan hari Jumaat. Kerana agama tak ada membesarkan hari itu dengan cuti, tak ada. Membesarkan hari itu dengan ibadat, kerja. Membezakan hari itu, satu hari yang mana orang Islam tak boleh buat apa, tapi mana duduk tunggu di rumah pergi sembahyang Jumaat, tak ada. Dalam agama macam tu. Cuma kalau nak cuti juga, soal pentadbiran lah. Kita pilih hari Sabtu boleh, pilih hari Ahad boleh, hari Jumaat boleh, hari Isnin boleh. Kalau kerajaan pilih hari Jumaat, hari Jumaat. Cumanya saya nak beritahu tuan-tuan,
Orang kata cuti hari Jumaat, boleh kita pergi sembahyang Jumaat awal, boleh kita beribadat, teori. Tapi kalau cuti hari Jumaat, ramai akan bermusafir. Betul tak? Bila dia bermusafir, tak wajiblah sembahyang Jumaat. Tambah perlis sempadan dengan Siam, dia pergi Siam. Dia pergi Thailand. Sunyilah masjid-masjid kita. Tok imam pun tak ada. Tok imam pun pihaknya. Tuan-tuan faham? Bagi negeri-negeri yang banyak kilang, ada pejabat, kerana hari Jumaat hari kerja, orang malu muka mai sembahyang Jumaat. Kalau kilang ada yang sediakan bas, mereka datang sembahyang Jumaat. Kalau hari Jumaat cuti, mungkin tidur di asrama. Sebagian orang yang memang balok. Saya sebut yang marah lah. Balok terus hilang terus sebab balok. Yang balok sembahyang Jumaat ni, dia ada peluang kalau hari macam hari kerja, hang tak pergi sembahyang Jumaat, aku tak nampak tadi. Dia segan jugalah. Kalau hari ni dia kata aku sembahyang, mana hang tahu aku sembahyang masjid kampung aku. Kan? Kerana kita kerja pada hari Jumaat, saya kata salah satu faktor orang ramai duduk di masjid. Kalau cuti, saya rasa cerah. Hang tak sembahyang Jumaat ke ni? Musafir. Bukan salah kalau cuti hari Jumaat, saya tak kata salah. Tapi kesan pada kalau tujuannya nak bagi ramai masjid, tidak mencapai tujuan. Kalau tujuannya bagi membesarkan hari Jumaat, tidak ada nas dalam hal itu. Kalau tujuannya kerana hari Jumaat, agama suruh kita jangan buat apa, menyanggahi nas. Tapi kalau tujuannya sebab masyarakat kita ni rajin, mereka pun tak pergi mana, hari Jumaat ni kalau cuti bolehlah mereka pergi sembahyang masjid awal, lepas pada tu dapatlah mereka berzikir, mereka nak baca lagi suratul kahfi. Kalau ada masyarakat yang macam tu, baguslah di sudut cuti Jumaat tu bagi kesan. Tapi saya tak rasa hasilnya macam tu. Hasilnya hari Khamis dah belah dah. Tengok-tengok tu imam tak ada. Pasal apa Tok Bilal jadi tu imam hari ni? Tu imam hak nyai. Nu tu imam nombor 2. Satun makan ketam. Jadi nak cadang tu boleh lah. Sebab tu berfikir, pertama fikir pada nas, kemudian fikir pada pelaksanaan di kesan dia apa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.